saya cuba untuk habiskan bersama Fibonacci dan kita akan masuk kepada indikator untuk mengenal pasti momentum. Jadi kita akan cuba untuk habiskan untuk indikator lah hari ini. Jadi petang ni topik kita struktur kolektif, memahami kaedah menetapkan posisi dagangan dalam pasaran, penafian risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Wassalam, Atirah. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda menghilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Salam siang, Sundi. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul. Saya seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Kita lihat tinjau dulu pasaran secara ringkas. Saya cuba untuk buat cepat sikit. Di mana perhatian pasaran Rosdi Wassalam adalah kepada minit mesyuarat FOMC pada tengah malam nanti ya, iaitu pada jam berapa? Pada jam 3 3 pagi. Waktu tu siapa bola siapa main malam ni Rosdi? Pukul 2 pagi. Pukul 3 pagi tengah malam nantilah ya. Apa dia, kita juga ada RBNZ yang menaikkan kadar semalaman paling agresif dalam sejarah RBNZ ya. Sebelum ni pernah 50 base point, pagi tadi 75 base point ya. Dan kita melihat lonjakan dekat New Zealand dollar sebelum reda sedikit ya. Selepas nampaknya RBNZ meletakkan jangkaan bahawa polisi ataupun kadar faedah berada pada tahap sepatutnya. Maksudnya dia akan lihat kepada data yang akan datang lah sebelum bertindak. Apapun dekat indeks yang kita nampak sekarang ni, whether this structure, ni persoalan dia, akan naik satu lagi sebelum, tapi apapun kita jangkakan akan ada sekurang-kurangnya 3 lekuk ke bawah. Tak kisahlah sama ada lagi ataupun dah habis dan mula turun ke bawah. Ini adalah untuk US 500 US 500. Okey, sama ada kita akan break high di sini. Preferably dia break lah. Kalau dia break, anda ambil Fibonacci 3 lekuk di sini dan 100%. Sekiranya itu berlaku, sekurang-kurangnya 3 lekuk di sini akan berlaku. Okey. Jadi kita jangkakan 1, 2, 3, 4, 5. Provided sekiranya anda dapati ini, kita akan try untuk masuk di sini untuk shorting. Sekurang-kurangnya 3 lekuk ataupun kita akan ada 5. Either one. 1, 2, 3, 4, 5. Either one. Jadi untuk melengkapkan 1 sebelum 2 seperti yang kita letakkan sebelum ni. Jadi either one tak kisah. Sama ada dia break atau tak break, itu tak jadi soalan. Yang jadi soalan kalau dia sampai. Itu sahaja jadi soalan kita. US 30 dijangka melakukan pergerakan ke atas semasa. Anda akan dapati pergerakan lebih sideways sehinggalah kita ada data PMI pada sebelah pukul 4 lebih pukul 4 lebih nanti untuk France, untuk Germany dan juga untuk UK pada sebelah petang nanti Tetapi perhatian of course kepada FOMC. Jadi kita tengoklah apa jadi kepada data ni. Nothing pada waktu ni seperti saya sebut, nak trade, kalau anda nak trade, nak buy, kalau anda nak buy, takkanlah buy dekat sini. Tak masuk akal kan. Anda buy price mahal. Faham? Tak kenalah kan. Kalau nak buy juga, tunggu dia buat pullback yang besar sikit. Barulah nak buy. Takkanlah nak buy dekat sini kan. Kalau nak sell, anda berada dalam zone. But saya takkan sell US 30 sebab US 30 kita jangkakan 3 lekuk. Ada beza dia, saya dah terangkan banyak kali Okey, ini adalah untuk US 30. Kita ada US 100 yang reacted daripada 100% level dia. Sangkut-sangkut Jawahir.
Sekejap ya. Sekejap ya. Masih sangkut-sangkut? Okey. Ke dalam akaun dagangan anda. Anda boleh mendepositkan serendah $5 untuk menerima bonus anda. Jadi, tunggu apa lagi? Dapat bonus anda 2 kali ganda hari ini. Tahukah anda? XM menawarkan pendidikan percuma untuk anda mengetahui lebih lanjut mengenai dagangan. Dari ruang lanjutan Melayu, video pendidikan, tutorial platform dan seminar Forex. Mula belajar dengan XM hari ini untuk mengetahui semua tentang keperluan dagangan anda. Ingin mendapat ganjaran semasa anda berdagang? Dengan program kesetiaan XM kami, anda boleh menerima poin XM dengan setiap lot yang anda berdagang. Peroleh XMP pada kadar yang lebih cepat dengan setiap kenaikan status kesetiaan. Lebih banyak XMP yang anda terima, lebih banyak ganjaran bonus kredit yang anda boleh tebus. Nikmati XMP anda hari ini. Lebih banyak anda berdagang, lebih banyak ganjaran anda. Awas, jangan ditipu scam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Maaf ya, ada masalah connection sikit. Okey, jadi kita sambung ya. Untuk US 500, apa yang kita nampak, kita dapati dekat H4 ni dia reacting ya daripada 100% punya Fibo extension punya area. Tetapi setakat ini, bounce dia, dia punya pullback tu belum lagi mencecah 50% lekuk ketiga di sini. Ni belum lagi sampai kejap. Ni belum lagi sampai 50%. Penurunan di sini belum sampai 50%. Level ni belum sampai. Jadi masih boleh. Wassalam Mazim. Wassalam Aisyah. Ibut. Okay, jadi ini masih boleh buat benda ni. Itu nothing. Kalau dia buat benda tu, itu nothing. Okay. Tak mengubah apa-apa view lah kalau itu berlaku. So, nothing. Setakat ini, price sideway. Itu sahaja. Sama ada kita akan melakukan double, seperti yang kita tunjukkan sekarang, ataupun kita dah lengkap. Dua ni boleh dekat sini. Ini sebagai flat. Okay, nothing kat situ. So kalau anda nak Waalaikumsalam. Kalau anda nak trade index, cuma trade dia sekiranya US 500 ni buat ke atas. Sekiranya ini berlaku, sekiranya 3 lekuk di sini berlaku dan ini sampai 100%. Then baru anda cari peluang di sini. Sekurang-kurangnya 3 lekuk kat situ. Okay, sekurang-kurangnya 3 lekuk dekat situ. Jadi kaki ketiga ni sangkut balik. Alamak. Sangkut balik Johir. Nampak okey, kejap saya tengok dekat belah saya ni pun sangkut. Sangkut balik Okey. Johir. Sangkut Okey. Wassalam Kimi. Suara saya ada kan, video yang sangkut kan. Saya pun tengok dekat sini dia sangkut. Okey. Kita balik semula lepas ni Assalamualaikum.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi. Bagi makan bakso. Okey, untunglah. Okey, jadi kita sambung terus ya. Untuk indeks yang ada set up setakat ini, cuma ini. Sekiranya dia buat benda ni. Okey, inilah 1, ini adalah 2, inilah 3, ini adalah 4 dan sekiranya ini berlaku sekiranya ini berlaku. Hanya jika ini berlaku dan kita jangkakan akan ada sekurang-kurangnya 3 lekuk di situ. Hanya jika itu berlaku, lain daripada tu US 30, US 100 tak ada. US 100 maybe untuk US 100 dia masuk balik box ini Dia masuk balik box ini. Ini adalah lekuk 4. Lekuk 4 tu di situ. Ni 1, sorry. Ni lekuk 4, ni low ke tak? Ni 4, ni 1, ni 2, 3, 4 dan 5. Dan itu pun satu lagi peluang tapi bukan untuk US 30. US 30 ni sebab kita jangkakan dia akan buat 3 lekuk. Okey, manakala yang lain 3 lekuk juga. Beza dia di sini, ini adalah struktur motif. Itu beza dia. Maksudnya sekurang-kurangnya dia break low di sini. Okey, itu beza dia. Manakala untuk untuk US 30 ini adalah struktur korektif. 3 lekuk juga. Trade apa yang anda jangka membuat struktur motif, bukannya korektif. Boleh? Okey. Itu untuk indeks. Tak ada lain-lain ni, tak ada. UK 100 pun sama, tak ada. Saya tukar struktur UK 100 mengikut kepada US 30. Ini adalah 5 lekuk. Okey, sebelum ni kita buat sebagai flat. JP 225 pun sama, nothing. Span 35 belum buka, sekejap lagi. Okey, UJ kita masih jangka pergerakan ke atas. Masih menjangka pergerakan ini ke atas sebelum membuat pembetulan yang lebih besar. Itu adalah untuk UJ. Saya tak minat kepada yen pair langsung pada sekarang ni. Okey, saya cuma berminat kepada EJ apabila pergerakan ini berlaku nanti. 3 lekuk sama dengan indeks. Wassalam Kristianto. Hanya jika ini berlaku. Jadi kita akan trade di sini. Bukannya sell dahulu, tak ada. Hanya jika dia buat ekstrim. Kenapa kita tak buy di sini? Kalau dia break out ke atas, then pullback tu adalah buy. Sebelah sini ini adalah sideway. Dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah. 50-50. Don't trade yang 50-50 macam ni. GJ pun sama. Hanya jika dia buat 3 lekuk ke bawah, sama dengan jangkaan untuk indeks tadi. Jadi di sini nanti kita akan ada letak satu blue box. Apa yang dah kita letakkan dalam AUD JPY ni. Tu dia, 3 lekuk ke bawah. Okey, sama. Jadi pilih salah satu nantilah yen pair. Pilih salah satu, jangan trade ke semua. Jangan buat basket. Basket trading, anda sedang trade benda yang sama. Pilih salah satu. Letakkan lot size yang sesuai. Itu je. JPY pun sama. Faham? Saya tahu ada yang gunakan basket. Basket tu maksudnya anda masuk kumpulan yang sama. US dollar masuk GU, EU. Kenapa tak masuk satu? Kalau anda jangka US dollar kuat ataupun lemah. Ini pun dijangkakan akan buat 3 lekuk nanti. Benda yang sama. Okey, cumanya ini kita tak dapat nak letakkan entry sebab untuk CAD JPY ni ada kemungkinan bahawa ini adalah flat. Okey, maksudnya ini boleh jauh lagi. Sebab kalau anda nak ambil 100%, itu dah berada dalam area 100%.
Ini dah masuk dalam area 100%. Ni dah masuk. Satu, ada kemungkinan ini merupakan structure flat. Sebab B dia terlalu tinggi. Satu, kita tak trade dia, Cap JPY ni. Okay, B dia melangkaui 85.4. So tak ada apa-apa. Don't trade yang ini. Lain daripada tu, dolar kita tukar structure kepada apa dia? Kepada diagonal untuk melengkapkan satu. Anda boleh buat satu channel di sini. Ini benda paling lazim lah. Kristianto tahu kan? Ini adalah structure paling lazim, paling biasa dalam Elliott Wave untuk diagonal 1, 5, A atau C. Ini adalah bentuk yang paling lazim. Jadi kita jangkakan satu lagi ke atas sebelum buat correction. Okay. Kita pun nampak reset ini lain macam. Ni. Anda pun nampak reset ini lain macam. Faham? Ini boleh lengkap sebagai dua ni. Okey, apapun tempat untuk buy dia adalah di sini, bukannya di sini. Nothing kasus. Masa ni dia dah jalan. Okey, bukannya tunggu dekat sini, oh nanti kita buy. Tak ada apa. Belum ada high low tu tak nampak. Okey, euro US dollar pun sama. Tempat buy dia adalah di sini. Macam habis lah. Kita tengoklah. Sebab anda nampak kan, ini adalah 1, ini adalah 2. Ya, mungkin buat 2. But kalau kita nak letakkan ini sebagai 2, nampak tak the whole structure ni, ini tak buat low. Kalau nak lukis dia, kena lukis macam ni. Ni kena lukis time frame kecil. Kena lukis tipu. Faham tak? Ini 1, ni 2, ini 3, ni 4, ini 5. Kena lukis macam ni. Masalahnya dekat sini kita dapat buat, dia kena lukis macam ni macam ni kita lukis dia. Ni 1, ni 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 dan 5. Ini memaksa, lukisan paksa. Kalau lukis macam tu. Jadi untuk sementara ni, apa pun tak berminat dekat sini. Berminat dekat sini. Itu je. Okey, dia boleh buat 2. So turun balik. Dari sini dia boleh naik ke atas lagi. Dia boleh buat seperti yang kita lukis ni. So apa-apa pun boleh jadi kat situ. Okey. Sebab kalau anda nak lukis sebagai 5, anda kena paksa lukisan tu macam ni. Jadi tak cantik lah. Ini memang reset, saya akui. Ini adalah reset. Tapi disebabkan oleh korelasi yang lain, kita lukis macam ni dulu. Ini adalah disebabkan oleh GBP US dollar. GBP US dollar. Di mana GU ni, structure dia lain sikit. GU ni, structure dia ada kelainan sikit. Daripada sini, 1, 2 dan 3. Sini kita dapat buat 1, 2 dan jadikan dia flat. Satu kita letak 4. Maksudnya ini adalah diagonal. Macam pelik. Kalau lukis macam tu jadi pelik. Jadi untuk sekarang ni, selagi dia tak break high,
Selagi kalau dia buat high pun, ini cuma adalah lekuk adalah lekuk C, adalah menghabiskan C. 1, 2, kita kena force sini lah. 3, 4, 3, 4, 5. 5 C. Kita akan lukis ke bawah juga. Sama je. Tak ada apa. Maksudnya dia break high ni tak ada jadi apa. Unless dia buat yang amat-amat lain. Contohnya sini adalah snake dan ini buat macam ni. Itu cerita lain. Sementara ni kita ambil 3 lekuk di sini dahulu. 100% dia kat sini. GU ni tak sampai. Tapi yang lain-lain untuk dolar dah sampai dalam kawasan. Euro US dollar dah sampai. UCAD dah sampai. AUD US dollar dah sampai. NZD US dollar pun dah sampai. Okey. Kalau ini naik ke atas, naiklah 3, 4, 5. Sama juga. Kita extendkan sahaja 5 ni. Itu dia. Itu extension. Lepas tu masih juga lukis ke bawah. Tak ada apa, tak mengubah apa-apa pandangan, tak ada mengubah apa-apa. Setakat ini. Unless dia break 1618 tu, then cerita lain. Okey? Gold pun sama. Ni pun sama. Ini boleh lengkap 5 dan memulakan 2. Okey, ni adalah channel tadi, benda sama. Gold tak ada apa-apa. Saya tak tahu macam mana lagi nak jawab orang tanya. Gold ni nak ke mana? Tak, dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah. Yang saya tahu dia ke kanan. Sebab dia tak ada structure yang boleh, dia tak ada sequence lagi, faham tak? Ini adalah satu. Bila kita kata ada sequence, ada trend. Trend berlaku bila benda ni berlaku. Faham? Ini baru satu. Saya lukis macam ni bang. High, low, low, high, lower, low. Yes. Kalau anda lukis macam tu, anda sedang lihat trend dekat M15, M5. Sama juga, dia satu keluarga. Kalau tengok ni, anda akan katakan ini satu structure. Satu structure. High, low, low, high, low, low lah. Apa-apa semua ni lah. Dia satu structure. Dia belum ada benda ni. Belum ada. Dia baru saja satu structure. Jadi belum ada trend yang kita boleh trade. Belum ada sequence. Belum ada benda ni. Trade bila ada benda ni. Ada trade. Sekarang ni tak ada. Nak trade, saya lebih prefer silver. Kalau gold ni naik ke atas, dari sini dan memulakan 2, then silver akan memulakan C. Boleh? Itu silver. Kalau nak trade juga, trade ini. Jangan trade gold. Sama juga, tapi sebenarnya dia sama je. At least ini dah lebih jelas structure dia. Tahu. Itulah masalah orang yang trade satu instrumen je. Saya trade gold je, saya trade index sahaja. Tiap-tiap hari dia buka chart, dia nak cari entry. Benda tu bila dia tak ada trend. Sebab itu banyak yang guna kaedah tu. Kalau anda nak trade satu instrumen, jangan gunakan structure. Anda gunakan momentum. Faham? Anda trade bila ada momentum. Guna Bollinger Band ke, guna moving average, dynamic support resistance. Sebab bagi mereka yang suka, dia tak salah pun. Tapi bagi mereka yang cuma trade satu instrumen, tip dia, jangan guna structure. Anda guna momentum. Ya? Jangan guna support resistance. Anda guna moving average. Jangan guna, Alif,
Jangan guna jangan guna support resistance. Gunakan moving average. Then anda ada dynamic. Maksudnya dia dynamic ikut pergerakan pasaran, dan break kita tahu dia break. Kalau mereka yang intraday sebab anda nak trade untuk jangka pendek. Okey. Gunakan momentum. Gunakan momentum. Bollinger Band, ini adalah momentum indicator. Gunakan moving average. Mana satu moving average semua bagus. Moving average ada banyak. Antaranya simple, antaranya adalah ada banyak lah. Gunakan kaedah momentum bagi mereka yang trade intraday dan nak masuk hari-hari. Jadi kalau selagi tak ada momentum, anda nak trade apa kan? Bollinger Band dia kecut je. Anda nak masuk macam mana? Kalau tengok Bollinger Band kat sini pun, mana Bollinger Band? Bollinger Band dalam tu cantik. Okey. Contoh kalau anda masukkan Bollinger Band pun tengah sideways. Faham? Bollinger Band dia tengah macam ni. Tengah macam ni. Bollinger Band pun tengah sideways. Tu dekat H1. M15. Sama. Nothing. Yang saya nampak di sini, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok. Yang saya nampak di sini, ini 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ini A. Sini B. Ni 1, 2, 3, 4, 5 kalau dia buat macam tu. Okay. Ataupun ni lengkap. Tak ada extend dah. Boleh habis ke atas. Tapi bagi mereka yang intraday, gunakan momentum. Dan trade cuma satu instrumen. Bila ada momentum, ada trade. Galah nanti. Datang lip. Kimi. Okay, B ni boleh lengkap. B ni boleh lengkap di sini. SNR, SND tak faham sangat. Tapi macam ni. Itu bagi mereka yang trade satu instrumen. Satu instrumen sahaja. Sebabnya anda cuba mencari bila ada momentum berlaku. Tapi pastikan anda ada stop loss dan TP lah. Tu satu yang kena jaga. Minyak nothing. Kalau kita ada minyak penurunan ke bawah, US dollar mengukuh. Kalau ini ke atas, US dollar masih lemah. Ini saya force. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada apa kat sini. Don't trade minyak pada waktu ni. Kalau nak trade, tunggu Exxon. Sekejap saya buka. Tunggu Exxon. Instead of trading minyak, trade Exxon. Bukan trade, beli Exxon. Simpan buat erta. Faham tak? Belajar untuk start simpan harta. Belajar. Anda boleh Anda boleh selain daripada simpan dalam ni, ini penyimpanan aset. Simpan dalam bentuk yang macam ni. Sekiranya dia turun ke bawah, kalau naik ke atas tak ada apa. Ini cuma adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau ini berlaku, dan kita akan ada S&P 500 break high. Dan baru dia turun ke bawah. Nampak Exxon ni? Ataupun ini 1, 2. Either one. Okay. Kalau ini berlaku, buy sekali lagi di sini. Okay, itu Exxon.
Okey? Lain daripada tu, copper, nothing. Copper, don't sell ini. Jangan sell yang ini. Sama dengan even silver sebenarnya, ini semua boleh lengkap tau. Semua ni boleh lengkap. Nampak tak? Saya boleh letak 4 ni di sini. Faham? 4 biru tu saya boleh letak kat sini. 5 ni boleh letak kat sini. Lepas tu kita cuma buat macam ni. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. 1, 2, 3, lepas tu pecut ke atas. Ya? Jangan short dia. Sama dengan even dengan gold. Dah tengok gold ni. Try tengok besar sikit. Apa yang sebenarnya kita lihat. Gold ni pun dah berada dalam tu. Dekat daily ni, kita katakan bahawa sini melakukan flat. Boleh tak 4 ni saya letak kat sini? Dan ini merupakan wave 5. Dan sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 lepas tu pecut. Boleh tak? Sebab kalau anda tengok lain-lain metal, contoh, anda tengok lain-lain seperti mana dia? Okey. Anda tengok benda-benda lain. Ni antara yang jadi panduan saya lah. Kita ambil platinum. Kita ambil platinum. Okey. Dari low sini, dari low ni, 1, 2, 1, 2. Ini klasik lekuk 3. Ini klasik lekuk 3. Faham tak? Ini klasik lekuk 3 ni. Kalau kita pergi kepada yang lebih besar, kita pergi daily, kita pergi H4, tak nampak. Okey. Ini tak apa pun, itu klasik lekuk 3. Ini klasik lekuk 3. Sini lekuk 4 dan 5. Okey. Itu klasik. Yap. Dia jelas. Selain daripada tu ada tengok satu lagi. Ni. Tengok benda ni. Alah. Nickel futures. Alah, tak jalan. Apa lagi? Palladium. Okey, palladium Ini adalah pergerakan untuk palladium. Saya melihat palladium ni, sini dah sampai kawasan support dia. Tapi kalau dolar masih kuat, kita ada satu lagi. But whatever it is, low untuk Disember ni dijangka bertahan. Palladium ni ni something yang saya tengah perhatilah. Dia break low untuk COVID-19. Faham tak? Ini adalah COVID-19 punya low. March ni. Ni. Yang ini. Itu March 2020. Dia break. Okey. Apa maksudnya? Kita ada satu reset. Dan the thing is, breakout ini datang tanpa divergence. Apa maksud dia Sumbi? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Lepas tu penurunan dekat sini tak ada divergence. Ingat WXY. WXY, apa syarat lekuk A ataupun W? Kena ada divergence. Ini tak ada divergence. Dan dia tak berjaya break low di belakang dia. Itu adalah salah satu petanda bahawa kita truncated. Ini habis ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita akan melihat kepada motif. Ini adalah diagonal. 1, sini 2 dan kita sedang melihat 3. Permulaan 3. Pergi kecil lagi. Struktur ini. Struktur ini. Ini saya dapat buat 1, 2, 3, 4, 5, 1. Saya perhatikan benda-benda ni. Tak mustahil ini akan buat satu lagi low sebelum naik ke atas. Tak mustahil. Jadi jaga-jaga sikit kalau nak short gold, kalau nak short kalau nak short, sebab ini tak perlu berlaku. Nampak 1, 2, 3, 4. Besarnya 4 kau. Ni mungkin 1, 2. Ini 3, ni 4, ni 5. Kalau dia buat satu lagi ke atas, saya akan tukar ni semua kepada atas. Kalau dia satu lagi ke atas, dan dolar habis. Dolar akan sideways, yen akan lemah. Itu adalah yen dynamic, negatif yen dynamic. Kalau itu berlaku. Komoditi ni dah tunjuk benda tu. Yang tak, kenapa kita masih kacau lagi? Yang masih kacau dia adalah kepada ni, kepada dolar. Itu je. Yang kacau dia sekarang ni adalah dolar. Maksudnya macam ni. Indeks, ada ETF seperti XLE apa semua untuk indeks ni. Okey, ada indeks yang dah menunjukkan kita lengkap. Pembetulan kepada struktur untuk March 2020 ni ada indeks, ada ETF yang dah lengkap. Ada yang ini tak buat low. Ini tak buat low. Ingat S&P 500, US 30 dan lain-lain ini buat low. Tetapi metals and mining, komoditi tak buat low. Gold tak buat low. Gold, ini sama dengan gold. Tengok. Ini XME. Tengok Ini XME. Dan ini adalah gold. Okey. Tengok tadi time frame berapa? Weekly. Okey. Ini. Yang ini. Okey, daripada high ini daripada high di sini. Ini adalah high yang sama dia. Kita ambil structure XME, high yang sama di sini. High yang ini adalah sama dengan gold punya high di sini. Okey. Okey. Low di sini adalah gold punya low di sini. Dia tak sama tempat Tapi waktu gold buat low, XME ni tak berjaya break low di sini. Inilah yang ini lekuk ini adalah yang ini. Tapi bila gold buat low di sini, XME
ni tak buat low. Apa maksud dia? Dan interesting, kalau anda ambil kepada gold punya equal leg daripada August ni kepada high di sini, area dekat sini dah mencecah 100%. Ni dah sampai 100%. Ni dah sampai. Jadi dalam erti kata lain, dan saya cuma tunggu ini break je. Ini break, gold ni saya tak lukis ke bawah dah. Saya akan lukis gold ni ke atas. Saya tunggu ni je. Malam ni kalau dia break, ini dah ke atas. Tak ada dah gold tu ke bawah. Faham? Ya? Kalau ini breakout atas, XME ni, confirmkan apa yang saya lukis di sini, confirmkan dia, breakout ke atas, breakout satu ni je. Ya? Saya akan tukar everything naik ke atas. Dan untuk komoditi naik, dolar tak dapat ada lekuk 3. Maksudnya, kalau ini berlaku, dan dolar di sini ini adalah weekly. Okey. Dolar di sini. Okey. Nampak tak? Low ini adalah sama dengan high dolar di sini. Kalau ini kita lukis ke atas, ini kita lukis ke atas, dolar saya tak dapat lukis ke atas macam ni. Faham tak? Dolar saya tak dapat lukis atas macam tu. Nampak dia inverse daripada sini. High dolar kat sini. High dolar kat sini adalah low dekat gold. Nampak? Saya clearkan semua ni. Nah, clear. Okey. Ni sama time dia. Ni dolar punya high. Ini gold punya low. Ini tak berjaya buat low. Nampak? Ini tak berjaya buat low. Kalau saya lukis, dan ini kalau ni breakout ke atas, saya akan lukis gold ke atas. Dapat tak saya lukis dolar ke atas? Boleh tak saya lukis dolar ke atas? Tak kan? Saya akan lukis dolar ni ke bawah. Barulah ini possible. Faham? Tapi apa pun, saya cuma tunggu ini je break. Sikit lagi. Kalau ini break, semua chart saya tukar. Okey, semua chart saya akan tukar. Dan kita akan masuk sama ada negatif dolar ataupun negatif yen. Either one. Faham? Kalau itu berlaku, dan kita akan tukar view kita the whole thing. Sama ada negatif dolar ataupun negatif yen. Higher chances ia adalah negatif yen. Jadi senang sikit. Waktu tu trade senang. Sebab ini akan lengkap. Ini kita akan lengkapkan di sini. C ini lengkap. Dan ini 1, 2. Dan kita memulakan pergerakan ke atas. Faham? Dan kita lengkapkan the whole thing ni. Habis. Mereka yang pegang bearish, pegang. Jangan pergi buy sell keluar masuk tak ada. Bearish. Saya dah cerita bearish tu saya tak tahu dari bila, dari tahun lepas. Siapa yang pegang bearish tu pegang.
Tak dapat, tak dapat. Dia tak dapat nak gerak macam tu, Sunbi. Ya. Ini, kalau itu berlaku, ini lengkap. Ini kan jadi macam ni. Anda dapat betul-betul dekat sini. Ni betul-betul kat sini. Ni antara setup yang amat jelas. Cumanya ini flat. Dalam ni flat. B ni flat. Okey. Sepatutnya anda dah beli ke? Oh, boleh beli lagi tak, bang? Hanya jika anda nampak di situ buat 5. Kalau anda nampak di situ jelas buat 5. Ni tak jelas. 5 je nampak macam sini yang 5. Anda kena tunggu 5 lain lah. Then anda tunggu 3 dia. Faham? Then kat situ barulah boleh beli. Syarat dia sini kena 5. Bukannya, oh, FOMO. Wan dah masuk kat sini, kau masuk kat situ. Cantik. Tak ada. Tak. Next. Nikel saya bukan apa. Saya segan nak tunjuk chart nikel. Segan nak tunjuk chart nikel. Ni adalah chart nikel. Ni tak jalan. Okey, sebelum ni. Jalan sini. Ni sebatang dia bagi. Ini mungkin merupakan merupakan masih ada kemungkinan untuk dibuat 3. But higher chances ini sebenarnya baru dia buat 2. Ini higher chances dia. Cari company nikel. Faham tak? Kita dah cerita, Sunbi. Saya dah cerita pasal apa yang kita cerita itu. Company ni. Freeport tu. Kita dah cerita Barrick. Kita dah cerita Freeport. Tahun ini dah hujung tahun. Merupakan tahun komoditi. Tu dia. Cari peluang apabila komoditi tu low. MHB buy, kejap. Tak salah kali. Kalau teknik dia kata macam tu, trade macam tu. Dia salah kalau anda tak masuk dia. Faham tak kali? Kalau anda guna market hilang volume sell, market hilang volume buy, dan dia kena kepada anda, pakai. Anda buat kesilapan kalau anda tak masuk. Itu silap. Faham? Faham tak struktur ini? Ni saya masukkan. Ni semua, ini 1, ni 2, ni 3, ni 4, mungkin 1 lagi 5. Dan baru kita ada 2. Ni kalau nak masuk sini. Ataupun ini extend. Sebab tak nampak divergence dia. Dan anda tunggu 4, 5, sini masuk. Kalau tak masuk dari sini, 2 tu, yang kita cerita ni, dia ngam-ngam tau. 100% tu. Nampak? 1, 2, 3. Kalau ini buat ke bawah macam ni, American Airlines pergi kosong. Faham tak? Kenapa saya cerita benda ni? Sebab kalau dia nak buat ini, American Airlines pergi kosong. Low untuk March 2020 akan break. Faham? Lepas tu kenapa lukis S&P 500 ke bawah? Boleh. Bila ini buat tekuk 2. Sama je. Sama macam Dow. So ini dalam sektor yang leading. Harap itu amat jelas. Ini adalah mana Aisyah? Tak tahu Aisyah ada beli ke tak. Tak tahu lagi cerita macam mana ini. Dengan apa? Dengan Barrick tu. Okey, lain-lain Euro AUD ini saya lengkapkan. Dia dah break high.
Euro GBP sama ke atas GBP AUD. Depend, kalau US dollar membuat lekuk dua, dan ini ke bawah. Veil sebab market cap dia rendah sikit, Sunbi. Okay. GM pun sama. Ini boleh ke bawah lagi. Ini boleh ke bawah. Dan kita cuma buat WX ataupun ini adalah macam ni. A, B dan C. Nampak? Itu adalah X. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas. Kalau break ni tak ada apa. Selagi dia tak break ini. Tak minta ulang. Tak. Mana Aisyah pergi. Okey. So, untuk pasaran malam ni, hari ni kita menunggu kepada FOMC. Kalau anda nak masuk untuk intraday, expect pasaran berkecamuk lah, tak ke mana. Okey. Saya sedang menunggu data untuk malam ini. Esok anda akan dapati chart banyak berubah. Sama ada seperti kita lukis sekarang, ataupun sekiranya XME ni break ke atas, ini break high di sini, then that's it untuk dolar. Sama ada negatif dolar ataupun negatif yen. Higher chances itu adalah negatif yen. Faham? Higher chances itu adalah negatif yen. Maksudnya, UJ kita masih lukis ke atas. Sekarang ni I don't have anything. Sekarang ni. UJ saya akan lukis ke atas. JPY semua ni naik. UJ ni saya akan lukis ke atas. Yes. Ini saya akan lukis ke atas. Hanya jika XME break high. Kalau itu berlaku, gold kita akan lukis ke atas. Waktu tu senang sikit nak trade. So, bila anda keluar daripada dollar dynamic, so dollar dynamic tu seperti yang anda nampak ni. Seperti yang anda nampak sekarang ni. Itu dollar dynamic. Ni semua ni dollar dynamic ni. Faham? Ni semua dollar dynamic ni. The whole thing. Khususnya dari sini. Itu dollar dynamic. Okey, kita break dahulu. Kita sambung kepada topik kita selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 1. Berhati-hati untuk tawaran yang terlalu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kesimpulannya untuk analisa kita, kita berada dekat border dekat sini, iaitu antara fasa 3 ke fasa 4. Benda ni saya dah tulis berbulan namanya. Dah tak tahu berapa bulan. Start dari sini kita dah tulis benda ni. Start dari sini. Start bila reset. Fasa 3 ke fasa 4. Kita sedang berada dalam variant ini. Di antara variant pula. Tengok baca dollar dynamic variant, kita pun sebut variant. The thing is, ada ETF dan juga even index sendiri seperti FTSE 100, seperti US 30 yang menyatakan kita dah masuk dalam fasa 4 di sini. Iaitu indices dah habis pembetulan untuk March. Dah lengkap dan kita memulakan pergerakan ke atas. Some indices, some ETF dah menyatakan benda tu. Okey. Di situ,
But tak dinafikan, kalau ini berlaku, US dollar dekat sini saya akan tukar sekali lagi ya. Kalau itu berlaku, US dollar, mana kita punya ni? Okey, kalau itu berlaku, then US dollar saya akan tukar kepada struktur ini. Ini kita akan lengkapkan sebagai A, B dan C, W. Faham? Sini kita akan buat X yang besar dan sekali lagi ke atas. Saya tak dapat jadikan ini sebagai ke bawah macam tu. Kalau kita lengkap awal, faham? Maksudnya dollar index di sini yang kita dah lukis. Dollar index. Sini. Okey. Ini kan jadi satu. Ini jadi A, B, C. Kita kecilkan ya. Fraktal dia ini jadi W. W biru. Ini kan jadi W biru. Sini akan buat X. Dan kita ada sekali lagi Y ke atas. Ya. Jadi itu bermaksud Euro US dollar. Apa kesan dia? Segala-galanya. Euro US dollar ni mungkin lebih jelas. Okey. W X Y dan barulah dia ke atas. Kenapa saya tak suka struktur ni? Struktur ni akan menyebabkan indeks haru biru nanti. Nanti dia haru biru. Sekarang ni tak haru biru. Itu akan menyebabkan dekat indeks dekat sini. Okey, kita masuk 3, 4, 5. Lepas tu kat sini nanti. Ni yang kita tak nak. Faham? Ataupun ni 3. 4 dia akan mendatar. 4 dia jadi macam ni. Ni yang almost boleh pengsan nak trade dia. Yang ini. 4 yang ini nanti. 4 yang merah ni. 4 yang biru ni nanti. 4 yang biru ni nanti. Oh, ni memang pening lah. Ni yang dollar dynamic lama. X tadi, X kepada Y tadi. Ni yang pening. Ni yang paling pening. Ini ni. Dollar index. Alah, tak cukup. Yang ini. Yang ini yang ini. Kalau anda katakan sekarang ni anda pening dengan trade index, sekejap naik, sekejap turun, itu lekuk dua. Faham tak? Ni lekuk dua. Itu lekuk dua. Ini lekuk dua. Lekuk 4 yang tu tadi. Waktu tu pening. Anda pakai cycle punya teori pening. Waktu tu saya akan tunjukkan profile, volume profile. Tapi masalahnya tak semua orang ada benda tu. Ya, waktu tu anda nak trade momentum pakai benda tu. Faham? Kalau sekarang ni anda pening, ini lekuk dua. Lekuk dua dia at least dia ada panjang-panjang sikit. Lekuk 4, ni 1, 2, 3, 4 yang macam ni. 4 yang macam ni. Ni memang siapa trade index waktu tu memang berkubur lah waktu tu. Memang berkubur akaun dia. Ni adalah yang dollar dia buat Y tadi.
entah-entah dolar kat sini, dalam-dalam dia sendiri, dolar kat sini dalam ni adalah W, dalam ni WXY lagi. Ni 3, ni 3, ni 3. Aduh. Ini memang pening. Ni yang paling pening nak trade. Sebab itu, anda kumpul sekarang. Waktu lekuk 4 tu apa sifat dia? Kita masuk topik kita. Lekuk 4 tu apa sifat dia? Yang kita ceritakan semalam. Lekuk 1, lekuk 2. Daripada sudut fundamental dan sentimen, bila berlaku lekuk 1, sentimen pasaran katalah naik. Sentimen pasaran tak pasti lagi. Lekuk 2, itu purely sentimen. Lekuk 2 lazimnya orang, tak cantik lah, orang keluar. Padahal big player, dia orang ada information pasal market. Liquidity mencukupi, menyebabkan kejatuhan yang sebelum ni berakhir. Tu dalam personality. Sebab itu lekuk 2, lazimnya kita akan ada Fibonacci yang creeping. Maksudnya besar sikit. Lazimnya dan berjalan dengan lebih laju. 3, betul lah market bagus. Semua orang masuk. Public participation. Lebih kurang lah. Kalau guna DAO. Tu 3. Lekuk 3. Okey. Lekuk 4. Ni. Lekuk 4 adalah masanya untuk mengambil profit taking. Sebab itu jatuh tak juga, naik tak juga, sideway. Tu lekuk 4 sifat. Itu lekuk 4. Sebab itu lekuk 4 lazimnya blow off setup ataupun sikit je. Dan lama, lagi banyak orang beli sebelum tu. Kalau lekuk 2 masa penurunan tadi, kan, banyak volume yang tinggi. Dan sini volume yang tinggi, tu volume lah. Lazimnya lekuk 4 dia sideway lama. Complex correction. Okey. Dan lekuk 5. Lekuk 5 ada 3 cara kira. Lekuk 5 ni lazimnya yang besar-besar ni tak masuk dah. Dia orang cuma holding dan nak ambil profit dan nak ambil profit lebih tinggi lagi. Yang masuk kat sini lazimnya adalah yang FOMO tadi. Naik lagi ke tak? Dia nak masuk. Tu kalau ambil daripada sudut DAO lah. Dia nak masuk juga. Waktu lekuk 5. Lekuk 5 ni ada 3 cara kira. Yang pertama, dia sama panjang lekuk 1. Yang kedua adalah, kalau kita ambil Fibo terbalik, 3/4, dia adalah 123.6 ke 161.8 lekuk panjang lekuk 4. Faham tak? Kalau kita ambil Fibonacci, kalau kita jangka lekuk 4 kita jangka lekuk 5. Okay, kita jangka lekuk 5 ni. Kat mana 5 ni nak habis? 3 dah cantik, 2 dah cantik. Okay, kat mana 5 ni nak habis? Sama ada 5 ni sama panjang dengan lekuk 1. Ataupun 5 ni bila anda ambil Fibo terbalik, 3/4, Fibonacci retracement. Dia berada sama ada 123.6 123.6 ataupun 1618 dalam box ini. Tu tempat dia lazim habis. Itu kaedah kedua dia. Okey, kaedah ketiga pengiraan untuk lekuk 5 adalah kita ambil Fibo extension daripada bawah ni kepada lekuk 3 dan kepada lekuk 4. Okey, lekuk 5 berakhir dekat 618. Okey, itu extension.
Okay, 3 cara kira untuk lekuk 5. Okay. Enam, 1, 8, 1 kepada 4. 1 kepada 4. 3 kepada 4. Daripada bawah. Fibo extension. The whole thing. The whole thing. 3 kepada 4. Okey. Ada soalan cara tarik fibo dia? Always dari kiri ke kanan. Tak ada kanan ke kiri. Teknik lain lah. Tapi untuk menarik fibo ni. Okey, now. Kita masuk kepada struktur motif. Yang kita cover dekat sini, yang 5 ni adalah benda yang dekat sini. Yang ini. Faham tak? Yang ini. Tu yang kita cover. Kalau dia motif, yes. Okey? Tu yang kita cover. Sekarang ni kita cerita pasal pembetulan pula. Kita cuma cover yang ini sekarang ni. Kita belum cerita pasal yang struktur 3-3. Ini struktur 5-3. 5-3. Okay, now. Struktur pembetulan terbahagi kepada 2 kategori. Dan dia berkaitan dengan apa yang kita nampak di sini tadi. Yang fibo ni. So, kita bercakap mengenai lekuk 2 dan lekuk 4. Okey. Struktur pembetulan korektif terbahagi kepada 2 kategori besar. Yang pertama adalah kategori ringkas ataupun simple. Okey. Terbahagi lagi kepada 2. Ditandakan dengan ringkas ni ditandakan dengan A, B, C dan kalau dalam kes triangle D dan E. Yang pertama adalah zigzag. Zigzag adalah struktur 5, 3 dan 5. Ditandakan dengan A, B dan C. Di mana untuk lekuk C di sini, kalau kita ambil Fibonacci extension, dijangka berakhir di antara 100 ke 161.8. Kunci dia adalah anda melihat kepada 618764. Lazimnya lekuk 1 di sini berakhir dekat 618. Kita ambil mana-mana contoh untuk A, B dan C. Ada tak A, B dan C? Tu flat. Kita ambil lah mana-mana contoh. UJ, H1, A, B dan C. Sekejap, kita cuba cari tu. Ni contoh dia. Okey, ni contoh dia. Daripada atas tu, daripada atas ni, kita jangka A, B, C. Lazimnya, 1 ni adalah 618764. Lazimnya lah. A dan B. Dia akan react daripada 618. 618764. Dia akan react daripada situ. Of course tak ngam-ngam, tapi dia akan ada, kita akan jangka dia tak tembus. Dia akan ada reaksi
daripada kawasan 61878. Maksudnya kalau dia tiba-tiba tembus, dia tak ada apa-apa dekat situ, dia tembus macam ni. Dia tembus laju macam ni je. Dia seperti sini kan, dia tembus. Lepas tu baru dia naik. Tu bahaya. Sebab instead of A, B, C simple macam ni, ini mungkin 1, 2, 3, 4 dan 5. Baru dia buat A yang besar. Jaga-jaga dengan benda tu. Itu something yang anda kena perhatikan. Okay, itu zigzag. One by one. Sebab ada yang saya suruh tengok video, dia tak tengok video, dia nak tengok. Jadi saya kenalah explain satu pun tak dapat nak kecil-kecil. Dan konektor di sini, B dia adalah konektor menghubungkan, penghubung di antara dua structure. B dekat sini, kita akan ada reset dekat storage dan pecah channel untuk RSI. Contohnya macam apa tadi? Ni tadi. B di sini kita akan ada reset. Tengoklah reset dia kat mana. Letak AB tak. Kena letak kat daily. Okey. Okey. Jadi anda akan dapati di sini kita akan ada satu reset. Okey, dekat sini pun kita akan ada break satu structure. Dan barulah kita dapat katakan itu adalah 3 lekuk. Apa jadi kalau dia buat macam ni? Anda tahu ni cerita lain. Itu akan jadi cerita lain. Faham? Itu UCAD. Apa-apalah sama je. AUD, US dollar, WXY, Euro. Ni WXY tak dapat. Ni WXY. Euro tu je tadi. Okey. Yang pertama adalah benda ni tadi. Iaitu 618. Ingat dia filter dia. Filter yang pertama, filter adalah 618-764. Apa filter kita yang kedua? Yang lagi penting daripada ni. Filter kita yang kedua adalah kalau ini C ni melengkapkan 2 atau 4, correction, 2 atau 4 Fibo level. Ingat yang Fibo level kita cerita semalam? Kalau 2, 38.2. Kalau dia tak sampai, maksudnya ada tarik 3 Fibo kat sini, dia nampak lekuk dia A, B, C ni tak sampai. 100% dia, 100% ni tak sampai. Okay, kalau anda tarik A, B, lepas tu dia break A. Dia break A. Maksudnya ada tarik Fibo kat sini, 100% tak sampai 38.2. Anda akan jangka at least sama ada dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma adalah A, B. Ini adalah 1, 2, lepas tu extend lagi. Ataupun ini adalah A, B, C. Lepas tu kita buat kompleks W, X dan Y. Ya? Fibo target. Tu kaitan dia. Sebab tu saya ulang benda tu. Sebab benda tu amat penting. Sebab itu tempat kita nak letak entry. Kalau dia tak sampai, jangan. Okey? Itu zigzag. Yang kedua adalah, benda tu tolong ambil. Jangan tak ambil. Tak ada dalam buku teks. Tak ada. Tak ada. Tolonglah ambil benda tu. B.
structure flat. Flat terdiri daripada 3. Ditandakan dengan A, B dan C. Di mana struktur pertama dia adalah 3 lekuk. 3 jenis. 1, 2, 3. Yang pentingnya adalah dan ditandakan sebagai A. Ini boleh jadi A, B, C ataupun W, X, Y. Yang menentukan apa jenis flat adalah struktur B dan C. Okay. Sekiranya B dia tak tembus permulaan A, dia sama, itu digelar sebagai regular flat. Di mana dalam regular flat, struktur ketiga ni boleh pergi kat mana-mana. Katalah ini melengkapkan 5 lekuk di sini. Dia boleh sampai dekat sini. Dia tak ada target kat mana fibo extension dia. Ni B dan ini C. Syarat dia B ni, bila kita tarik fibo retracement, B ni kena melangkaui 85.4. Boleh tak trade dia? Ini saya nak ceritakan macam mana anda trade flat. Boleh tak trade dia? Boleh tak kita tunggu C ni? Sekiranya, saya ulang sekiranya ini merupakan flat regular, dulu saya suka trade yang ini, tapi sekarang ni dia punya probability jatuh. Jangan trade. Ini regular flat. Yang kedua, tak cukup dah pula kertas ni. Macam mana nak besarkan dia lagi? Boleh besar lagi. Boleh. Nota punya tempat tak cukup. Untunglah dulu saya belajar mana ada. Contoh tadi dekat JPYS, macam kita cerita awal tadi. Dulu mana ada saya nak dengar yang macam ni. Orang mengajar mana lah. Tak ada orang cerita macam ni. Okey. Jenis kedua adalah digelar sebagai running flat. Running flat pun struktur 3, 3, 5. Membetulkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Beza dia adalah B dia break. B dia break. Breakout dia 3. Ni yang selalu orang tandakan sebagai truncation. Saya tak guna truncation. Sebab truncation tu akan menyebabkan seorang lukis lain. B. Dan beza dia adalah lekuk C dia dan B ni, dia tidak melangkaui 1618. Fibo terbalik. Sama macam sini tadilah. Fibo retracement dah tarik. Dan B ni tidak melangkaui 1618. Okey. Dan C dia tak jejak bawah A. Itu C. Okay, now saya nak ceritakan macam mana anda trade flat. Bilanya anda boleh trade flat? Cuma trade expanded flat sekiranya berlaku extension dalam C. Sekali lagi saya ulang. Ini adalah running. Itu adalah dalam sistem 3711, itu adalah highest probability trade. Highest probability trade, kata jangan trade flat. Dalam keadaan ini sahaja. 3, 3, 5, iaitu expanded flat. Satu, 2, 3, 4, 5 motif. Lepas tu berlaku korektif. 1, 2, 3 A. Lepas tu berlaku B, break. Dan ini adalah B. Di mana dia tak break 1618. Tak break Dan cuma trade dia kalau ini berlaku. Dan anda pasti ini adalah 3. Bila ini berlaku. 1, 2, 3, 4, 5. Dia break.
Mula-mula anda akan tandakan sebagai C dulu kan. C dulu kan. Anda ingat dia nak naikkan. Ini kita tak trade. Masa ni kita tak trade. Dia naik balik. Dia turun balik 3. Faham tak maksud saya? Ini sequence. Ni adalah highest probability dalam sistem 3711. Di mana ini akan jadi 1. Ni 2. Faham? Ini kena break. Dan ini adalah 1 merah. Kita tunggu this correction. Ini adalah highest probability dalam sistem 3711. Iaitu 2 di sini. Dalam expanded flat sahaja. Sekiranya breakout of A adalah breakout 3. Sebab dia tak dapat 3. Dia kena 5. Faham tak? Faham tak benda ni? Ini adalah yang highest probability dalam sistem 3711. Syarat dia B ni kena expanded. Ini kena expanded flat. Okay. Dan breakout of A kita ada 1, 2, 3. Dan syarat dia ini hendaklah structure motif. Faham? Sini adalah motif. Diikuti oleh 1 korektif. Ini adalah highest probability untuk sistem ni. Flat. Pelik sikit. Biasa je Elliott wave ni bila correction tak. Benda tu lah. B kepada C akan ada 5 lekuk. 1, 2, 3, 4. Mana dapat? 1 lagi. At least. Faham? Semoga semua 7 lekuk 7 tamat. Tak ada. Anda cuma tahu expanded flat berlaku bila ini berlaku. Bila yang ketiga ni. Dan anda melihat B ni adalah tengok gold tu expanded. Cumanya ini tak, ini kita ada daripada high sini. Daripada high kat sini. Dan break. Kalau ini tak buat low macam ni, dan dia buat 3 macam ni, ini memang tempat short dia. Ya, dia. Kalau ini tak buat low itu, kalau ini tak buat low dan ini tak sampai 100%. Masalahnya dia sampai. Ni dekat weekly dia sampai. Tapi kalau macam ni flat dan anda dapati sini buat 1 lekuk contohnya daripada atas ni. 1, ni 2. Tak kisahlah apa yang ditandakan dalam Elliott wave. Lepas tu dia break 3. Dan anda katakan ini sebagai flat. A, B. Okey? Dan 3. Kalau dia tak buat low sini, 2, 3. Ingat tak saya pernah ceritakan kalau ini berlaku kita short dekat sini. Tapi dia buat low pula. Alah, kacau.
Kalau dia tak buat low kat situ, inilah 1, 2. Saya pernah lukis, saya ada lukiskan macam ni. Lepas tu saya tukar balik bila ni buat low. Kalau tak, ini adalah tempat dia. Kan, saya ada lukis masa tu kat sini. Ingat tak saya lukis macam ni? Barulah dia naik. Tapi sayangnya sini buat low. Kalau tak, dia kena buat flat balik. Saya lukis untuk kita nak trade. Tu dia. Jadi kat situ akan jadi extension lah Aisyah. Atirah. 1, 2. 1, 2. 2. Dan 3 dalam 3. 4, 5. Baru habis 3. 4. 5. Kan saya ada lukis benda ni. Dan saya ada sebut kalau dia buat benda ni, ini dia buat low. Alah. Gabu kepala. Kalau dia tak buat low kat situ, itu setup yang perfect. Untuk trade flat. Tu maksud dia. Jadi bila benda tu jadi, saya kena buat satu kat belakang ni. Bila ni buat low. Tapi tak dapat lah. Try save kan cat-cat saya. Anda tengok cerita dia. Bila something berlaku, kita ubah macam mana. Save kan letak download daripada Dropbox tu, save kan cat-cat saya. Anda tengok, bila something jadi, apa yang Zul ubah? Nampak? Daripada sudut RSI dia Aisyah, Atirah. Ini akan jadi satu. Ni, daripada atas ni. Ini satu. Satu. Atas tu lah. Satu. Ni 2. Kalau ini tak buat low, dia buat low, saya kena tukar balik. Ini jadi 3. Ni jadi 1. Ni 2. Kalau dia tak buat low itu, ni akan buat low lagi. Ni 1. Ni 2. 1, 2. Kalau dia buat macam tu lah itu. Dan itu perfect setup. Yes. Dah ada saya bagi tahu dalam sesi live. Tu adalah yang paling high probability dalam sistem 3711. Ya. Tapi syaratnya motif, korektif, motif. Expanded flat yang extension dekat C. Dan 3, 4, 5. Dan itu adalah 3, 4, 5. Itu adalah 3. Dan 4. Dan 5. Selagi atas daripada ni. Ni yang paling high setup. High probability setup. Dalam sistem 3711. Banyak berlaku. Dalam time frame kecil, banyak berlaku benda ni. Dalam time frame kecil. Flat. Expanded. Ada nampak breakout 3 lekuk. Ada nampak breakout 3 lekuk. Masa tu ada tengok. Adakah dia 3 di follow oleh 3. Lepas tu berlaku 5 kan. Lepas tu naik. Maksudnya macam ni. Ada tengok kat chart. Ini trend. Dia berlaku trend. Nampak trend. Lepas tu dia turun 3. Lepas tu dia breakout 3. Tapi breakout dia breakout. Lepas tu dia turun 5. Alamak. Ini adalah running. Dia naik 3, dia turun balik 5. Kau ni. Itu entry. Itu entry. 1, 2, 3 sini. Itu yang high probability. Faham? Ini yang paling high probability. Dalam time frame kecil banyak benda ni. Ada nampak 3 break diikuti oleh 5, 3, 5 lagi. Tu. Saya nampak banyak dalam time frame kecil. Saya tak ada masa nak trade time frame kecil. Nampak tak? Tak payah nak letak 1, 2, 3, 4, 5. Anda tengok rupa structure je. Tak payah nak buat mengarut, nak buat edit wave, lukis satu-satu tak tidur. Kalau buat dekat M5, Anda tengok structure je. Breakout dia 3. The moment anda nampak breakout 3 ni, anda trigger. Faham tak? Anda terus trigger.
Syarat dia turun 3, breakout 3. Banyak M5, Euro, US dollar, gold, apa semua banyak benda ni. Time frame kecil. Itu adalah highest probability setup untuk sistem 3711. Ataupun Elliott wave in general. Dapat yang lain. Tak, sebelum ni ini yang high probability. Iaitu ini. Di mana kita tunggu 1 ke 1 2 3 6 kan. Tapi sejak COVID-19 dia kena je. Tak dapat. Dulu setup ini yang paling high probability. Sekarang ni ini yang higher probability. Tapi time frame kecil. Time frame besar setakat ini tak ada lagi. Gold hampir-hampir nak buat hari tu. Yen pun sama. Yen pula, Nikkei. Nikkei pun hampir-hampir buat hari tu. Mana Nikkei? Nikkei. Nikkei. Kita letakkan kat sini sebagai flat. Ingat tak? A, B. Ni break ini 5 lekuk. 1, 2. Saya tunggu ini break. Kalau ini break itu 1, 2, 3 itu short. Ingat tak ini dulu kita lukis macam mana? Saya lukis macam tu sebab kita nak trade. Bila dia tak buat low, saya tukar WXY. Sebab tak ada. Anda boleh buat apa-apa pun. Satu, jangan percaya Elliott wave. Satu, saya kata, jangan percaya Elliott wave. Sunbi siap letak lagi dekat YouTube. Saya nak lukis apa pun, tak ada masalah. Kita lukis sebab nak trade. Faham tak? Kita gunakan Elliott wave untuk mapping sequence. Trade bila sequence dia tak lengkap. Masalahnya ini tak buat low. Kalau ni buat low, Alhamdulillah. Tapi sebab dia tak buat low lah, saya tukar balik. Banyak aku lukis kat sini. Faham? Ingat tak? Ini dulu kita lukis A, B, C. A, B, 1, 2. Ini je tak break. Kalau dia break, kita lukis macam tu. Dan semua chart saya buat macam tu kan. Sebab dia tak break lah, kita tukar balik. Kita melukis untuk nak trade. Bukan dia melukis untuk hantar museum. Yang tak langgar syarat. Faham? Okey. Yang ketiga, segitiga. Mana kita tadi? Okey. Sama juga. Kalau kita jangka lekuk 2 dan lekuk 4 untuk flat ni. Dan C segitiga. Segitiga tidak berlaku dalam lekuk 2. Segitiga, bila kita lihat segitiga, RSI pun mesti dapat dilukis segitiga. Segitiga adalah struktur 3, 3, 3, 3 dan 3. Maksudnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Takut kena saman company. Di mana sini tandakan sebagai A, B, C, D dan E. Selain daripada dia truncate dekat RSI kena lukis dapat buat segitiga. Tak ada yang tiba-tiba pecut, tak ada. Kalau tiba-tiba ada pecut ni, ini bukan segitiga. Apa lagi yang mesti truncate? Apa lagi yang mesti truncate dalam segitiga? Saya nak tengok ada tak orang yang melihat benda ni. Apa lagi yang kena truncate? Truncate tu maksudnya tak sampai lah. Kalau anda ambil Fibonacci, extension 1, 2, 3, C kat sini, dia tak sampai 100%. Itu pun truncate. Kalau anda ambil
C kat sini katalah dapat bacaan. Biasanya anda akan dapati bacaan dia adalah 618 762. Nampak tak benda ni? 762, 764. Ni contoh segitiga. Pasal tak benda-benda macam ni? Silver ke gold? Gold. Segitiga. Okey. A, B, C. Kita ambil. B. Okey. Ini lazimnya lah. Dia sampai 618, 764. Lazimnya. Ataupun 50. Kalau dia ni dekat, kalau kita ambil nak kira D tu, anda ambil A, B dan C. D dekat sini lazimnya akan lebih kurang sama dengan ini. Kalau sini tadi dapat 50 ataupun less. Bila ada tarik ke atas ni, D kat sini pun akan dapat lebih kurang. Mungkin dekat B, sini adalah flat. Maksudnya kalau kita letak D dekat sini, dia akan sama dengan yang ini. 1, 2, 3. Yang ini akan sama dengan 1, 2, 3. Dia akan sama. Faham tak? Sini ada flat, jadi kita tak dapat nak letak. Faham? Segitiga ABC. ABC. Jadi ini A, ini B, dan ini C. Okay. Jadi nak kira D, ini tadi C kan, kita dapat satu fibo, 50, 618, 764. Okey. Antara tiga value ni ataupun kurang. Bila anda tarik A, B kepada C, anda akan dapat jumlah nombor yang sama untuk D. Dulu saya suka trade yang ini. Tapi agak mustahil tahu tak cara nak trade dia? Bila ini berlaku, pullback ini berlaku. Pullback ini berlaku. Faham maksud saya? Pullback ini berlaku. Pullback yang ini. Dulu saya suka. Syarat dia, ini kena motif A. Okey? Bukannya triangle langsung tak boleh trade, tapi ada cara dia. Maksudnya kalau anda tarik, apa guna tadi? A, B, C. Anda tarik Fibo 3 ni kan? Ini dapat, katalah 618. Anda tarik A, B dan C sini, kenaikan motif yang pertama tak sampai 618. Lepas tu dia pullback. Pullback 3 lekuk tu boleh trade. Faham? Kecil sangat nak lukis dia. Okey. A, B, C. C kat sini kita dapat 618. Okey. Sekarang ni kita jangka D kan. Dia naik. Kaki pertama ni motif. Ini motif. Dan anda tarik Fibo kat sini. Yang ketiga ni, yang naik ni, tak sampai pun 618. Dan anda tahu ini tak complete lagi. Penurunan 3 lekuk kat sini boleh trade. Itu boleh trade kalau dia, saya trade dia kalau dia time frame besar. Kalau dia, contoh dia macam, banyak berlaku dekat komoditi ya. Cotton, orange. Banyak berlaku dekat komoditi lah. Ataupun yen pair. Ni semua senyap ni menulis ke apa ni? Mana Ustaz Jebeng? Ustaz Jebeng. Yus. Saya tahu Yus ada.
Kalau katalah anda nampak benda tu berlaku dekat time frame besar. Contohnya dekat segitiga, dulu kita ingat tak kita tandakan segitiga dekat US dollar dulu. UJ. Dulu kita tandakan kat sini sebagai segitiga. Alah, tak sampai macam ni. Dekat sini. Dulu kita tandakan sebagai segitiga kawasan ni. Kawasan ni kita tandakan sebagai segitiga. Yes, sama. Saya tahu Ustaz Jebeng ada. Okay, A, B, C, kan? Dan anda tunggu untuk dia buat apa? A, B, kita menjagakan dia kat atas kat sini. Ni bukan, ni dulu. Tak, dekat sini. Saya pun tak ingat kat mana. Adakah dekat situ ataupun dekat sini. Chart ni tak complete. Sekejap US dollar JPY. Di sini. Kawasan ni. Kawasan ni kita jangka sebagai segitiga dahulu. Okey, dulu kita jangka sebagai segitiga. Saya pun tak ingat yang mana satu segitiga. Sini yang ini. Yes. Macam trade with zigzag. Tapi the thing is, anda boleh trade dia, Christian tu. Saya tak ingat mana satu. Ada satu structure yang kita, ataupun apa UJ apa yang kita segitiga silver either one lah kalau tak silap saya, one of the instrument dia adalah segitiga yang lama. Dia macam ni. Okey. Dan anda menjangkakan segitiga. Okey. Anda ambil daripada yang pertama dan anda dapati, katalah ini kita ambil cantik-cantik lah. Okey. Dan anda dapati C kat sini adalah 618. C sama dengan 618. Tu dapat goal. Saya tak ingat lah. Okay. Now, katalah D ni, kita akan jangkakan D lengkap 618. Bila kita ambil fibo dalam ni, D ni, kita akan jangka habis dekat 618. D ni. Okay. Akan lengkap dekat 618. D ni. Jadi A, B, C. Katalah naik kat sini 5 lekuk. Ini chart monthly tau. Bukan H1. Berjuta tau. 5. B kat sini boleh trade. Faham? Syaratnya ini kena motif. Syarat dia itu kena motif. Dan sini adalah 3, diikuti oleh 3, diikuti oleh 3. Naik 5. Dan anda boleh trade ya. Kalau anda jangkakan itu segitiga. Ini A, ini B. Selagi kita jangka C kepada D kat sini adalah 618 Fibo extension A, B dan C. Yes, kat RSI kena buat segitiga. Tak ada spike-spike. C ni tak spike ke bawah dan dah boleh mula tarik triangle. Okey.
Dan itu bukan lekuk 2. Itu kena lekuk 4. Katalah nanti lekuk 4 dekat indeks buat lekuk 4. Dan dia buat triangle. Yang bila saya jangka sekiranya dolar buat WXY besar yang kita ceritakan tadi, lekuk 4 dekat indeks akan buat triangle. Oh, itu memang cantik. Kita trade yang ini. Ini nanti kita trade. Saya cerita awal ni. Nanti jangan tanya kenapa kita entry kat tengah-tengah dunia tu. Tu sebab dia. Tu nanti 2-3 tahun lagi. Belum. Cerita sekarang. Jangan nanti apa tak pernah cerita benda ni. Nanti Sunbi remindkan semua orang. Ada Zul cerita pada berapa bulan? Pada 23 bulan 11 tahun 2022. Sunbi ambil kau. Ustaz Kembeng pun krem. Apa benda aku nak ingat-ingat. Itu semua adalah apa? Adalah sequence. Ini semua sequence. 3, 3, 3, 5. Lepas tu kita ambil Fibo. Ini pun incomplete sequence. Ada cara dia. Tapi saya ambil pukul rata selagi saya tak ceritakan benda ni. tak ada apa. Galih kau jangan nak bohong Galih. Dah cerita 23 bulan 11. Saya masuk kalender awal ni. Zul tak pernah cerita. Apa? Dah pukul 4 dah kita. Esok kita sambung lagi. Jangan cuti. Satu saya tak nak cuti. Orang tengah syok nak cerita benda ni, dia cuti. Jangan cuti. Esok jangan cuti. Kalau cuti, kita cerita dekat Discord. Kalau cuti besok, kalau tiba-tiba cuti kan, kita pun tahu tengah apa cerita orang. Kita cerita benda ni kat Discord. Tagih kepada saya. Jangan nak malas. Boleh? Kalau tiba-tiba tercuti besok. Ni komitmen saya. Dah. Okey, kita sambung besok. Cerita ni. Seminggu ni jangan miss kelas. Banyak yang saya akan ceritakan. Habis. Saya tak ada apa-apa dah. Saya sebelum ni ingat tak boleh. Boleh, tapi ada cara dia. Selagi saya tak terangkan, jangan trade dia. Itu je, Ustaz. Ada cara dia. Okey. Inilah benda-benda dulu ada nota tu. Lepas tu saya ingat lagi saya ada buat satu nota background hitam untuk triangle. Lepas tu letakkan 762, 764. Lepas tu ada something jadilah. Itu sebenarnya adalah proprietary sekarang ni dia orang kata kongsilah. Saya kongsilah. Okey. Kalau kita tercuti besok, sambung dekat tempat lain. Faham? Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Minggu ni jangan miss. Sediakan pen dengan kertas ataupun rekodkan. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.